B. Cantik tak? I'm so in love with the way that you look tonight. I'm so in love with the way that you look tonight. B. Orang tanya ni. Let's go, let's go, let's go. I'm so in love with the way that you look tonight. I'm so in love with the way that you look tonight. Diam je tu. Tak cantik lah tu. Dah lah. Yang, bukan. Yang. Pô, vale de shortinho pra exibir o bumbum. Vale de shortinho pra exibir o And guys, seriously, because we've got all these clients now, I genuinely believe that October could be our strongest month. Okay, so just click to the next slide. Tatum, do you mind just popping your camera on for us, lovely? Just so you could talk us through the next couple of things, because I know you and John have been... Assalamualaikum, Cikgu Aswani. Wah, cantik Cikgu. Buah cempedak, buah durian. Sungguh manis sedap rasanya. Apa khabar kawan-kawan? Saya Sidik Wajudi, peramah orangnya. Dulu sekolah di Pasti Umum Habibah. Saya suka tulis macam-macam yang saya tulis. Jumpa lagi. Bye. Sugita, itu dia. Jumpa lagi adik. Ada macam-macam aktiviti dan juga reaksi sebenarnya. Bukan sahaja wanita tetapi termasuk golongan lelaki juga untuk bergaya di rumah. Bergaya bukan bermaksud kita kena pakai barangan yang mahal ataupun bermakeup dan sebagainya, tetapi ia mungkin menyentuh kepada soal kebersihan dan juga kekemasan. Yang ini kita nak kongsikan bersama dengan 3 orang tetamu kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini. Kita perkenalkan yang pertama, Sugi. Ya, kita perkenalkan lelaki bergaya yang pertama bersama kita hari ini adalah Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita. Selamat tengah hari Encik Zaid. Selamat tengah hari. Sentiasa bergaya. Oh ya ke? Alhamdulillah. Okey. Ya, kita juga bersama dengan Azawati Zainul Abidin dan juga Lin Arifin yang kedua-duanya cukup bergaya juga di hari Isnin ini. Hello kedua-duanya, selamat tengah hari. Hai, selamat tengah hari. Okey. Jadi tiga-tiga individu ini mempunyai latar belakang yang berbeza-beza. Kalau Azawati dahulu merupakan personality TV3 dan sekarang bergelar suri rumah dan juga pelajar. Ibu pelajar dan juga suri rumah. Lin pula seorang wanita yang sememangnya kalau tengok di Instagram Lin ni dia memang seorang yang bergaya. Tapi sebelum kita nak tanya soalan kepada Azah dan juga Lin, Cik Zaid, kita boleh kongsikan secara ringkas kepada penonton kita. Kalau duduk di rumah ni, kadang-kadang ada orang rasa macam tak payah nak siap, tak payah nak cantik. Biarlah bangun tidur pakai apa je lah, kita boleh tutup kamera kan, orang tak nampak dan sebagainya. Tetapi sebagai pembuka tirai ni, bagaimana sebenarnya dengan kita bersiap, berwangi-wangian, kemas dan sebagainya ini boleh mewujudkan satu suasana ataupun motivasi diri yang berbeza, apatah lagi dalam keadaan sekarang ni yang mungkin ramai orang dalam keadaan yang sedikit tertekan. Cik Zaid. Okey, terima kasih Fiza. Memang betul. Kadang-kadang kita orang bila beranggapan bekerja dari rumah, dia kata, ye bebas, tak payah bersiap, tak payah apa kan. Tetapi agaknya ramai yang terlupa hubung kait di antara menjaga penampilan diri, menjaga imej, hubung kait dengan keyakinan diri, self-esteem ataupun self-confidence. Saya nak ajak para penonton lah untuk menghayati satu ucapan daripada Ketua Panglima US TLDM lah agaknya, Navy SEAL. Nama dia Admiral William McRaven. Ucapan dia ni viral. Dia dijemput bagi ucapan dekat University of Texas Austin tahun 2014 untuk bagi motivasi dekat student yang baru graduate. Ucapan dia very simple. Dia kata, if you want to change the world, start by making your bed every day. Simple kan? Dia kata kalau kau beria nak ubah dunia, kau kemaskan katil kau tu dulu. Lebih kurang macam itulah. Maksud dia kat sini ialah sebelum kita nak capai benda-benda besar dalam hidup kita, bisnes kita, karier kita, tapi kadang-kadang kita terlupa tentang benda-benda kecil. Contohnya kemaskan katil, penampilan yang baik. Sebab satu ayat beliau yang betul-betul saya pegang lah, terutama sesuai untuk kita amalkan di musim PKP ni, dia kata,
if you cannot do the little things right, you will never do the big things right. Maknanya kalau benda-benda kecil pun kita fail, tak boleh buat, nak jaga diri, nak shave, nak grooming kan. Itu pun kita pandang mudah, apatah lagi benda-benda besar. Jadi itu sebenarnya refleksi kepada diri kita jugalah. Jadi cantik sangat topik ni, sesuai sangat untuk para penonton cuba amalkanlah. Ambil masa lockdown ni, kita buat azam baru, jaga penampilan kita. Macam tu. Little things tu yang boleh memberikan impak juga kepada bagaimana kita dan orang di sekeliling kita berasa. Tapi nak tanyalah kepada Lynn dan juga Azawati kan. Dulu bila saya kecil, saya tengok jiran-jiran rumah saya, suri rumah, dia pakai makeup. Saya pun selalu terfikir, kenapa aunty ni duduk rumah je kot. Tapi bila dah besar, kawan-kawan saya pun yang duduk dekat rumah, orang kata macam Fiza katakan tadi lah, mengambil effort tu untuk bersiap dan duduk di rumah. Jadi bagi anda dulu, mungkin Azawati dahulu lah kan, sekarang ni sudah bertukar kepada apabila menjadi seorang suri rumah dan sekarang kini juga tengah belajar, adakah membuat orang kata mengambil effort itu untuk bersiap di rumah, dan kalau ya, bagaimana ia memberikan impak kepada diri sendiri? Ya, Sujita. Bagi saya yang sudah biasa ya dulu bekerja dalam bidang penyiaran, kena sentiasa menjaga penampilan diri. Jadi saya lebih kritikal sekarang dalam keadaan PKP sekarang. Saya lebih kritikal lagi untuk menjaga penampilan diri. Sebenarnya berhias ni bagi saya, seperti yang Fiza katakan tadi, yang lebih penting adalah yang pertama, kebersihan, penjagaan diri. Yang kedua adalah bagaimana kita nak mengenakan pakaian yang selesa, ya, dan juga dalam masa yang sama kita akan mewujudkan rasa mood yang lebih ceria, ya. Jadi bila ibu dah mula rasa ceria, bapa dah mula rasa ceria, jadi anak-anak pun akan ikut sama. Dan dalam keadaan sekarang ni dengan saya dan anak-anak sekarang dalam suasana PDPR, ya, mereka kena menghadiri kelas online. Jadi memang saya cakap tiada beza, ya. Kalau kita tak boleh pergi sekolah, anak-anak tak boleh pergi sekolah, tak apa, kita bawa kelas tu ke dalam rumah. Jadi kita dah ada kelas online sekarang. Anak-anak mesti bangun pagi, kelas bermula 7.45, jadi mereka perlu bangun pagi, rutin yang sama, mandi, solat, lepas tu sarapan, ya, dan mengenakan pakaian yang kemas, rambut semua kena jaga tu semua macam kita pergi sekolah. Jadi dalam masa yang sama kita telah mewujudkan suasana yang tiada beza dengan luar. Jadi kurang tekanan dan anak-anak pun akan lebih merasa cergas dan juga mereka lebih fokus. Saya sendiri juga sebagai seorang pelajar pun saya akan mengenakan bertata rias, bersolek dan mengenakan baju yang sebenarnya untuk berjalan kita pakai untuk dalam kelas walaupun online kelas. Sebab sebagai seorang yang boleh dikatakan warga penyiaran ya dulunya selama 16 tahun, jadi saya amat kritikal melihat diri saya sendiri bila kelas online kita nampak diri kita sendiri dekat skrin. Jadi saya tak boleh selama 3 jam kelas tu saya tak boleh tengok kalau diri saya tak bersiap. Okey, Azhar, nak tanya stok bulu mata masih ada ke? Yang masa di TV3 masih ada lagi. Okey. Kita masih ada lagi stok. Okey. Kita nak tanya juga kepada Lynn Arifin sendirilah. Mungkin situasinya juga sedikit berbeza dengan Azhar. Yang Azhar dahulu mempunyai karier dan sekarang ini walaupun dah pun bergelar seorang pelajar, suri rumah dan juga ibu, tetap menekankan lagi pentingnya untuk bersiap walaupun di rumah bagi mewujudkan satu suasana yang lebih kondusif. Lynn pula memang seorang yang bergaya, masih muda. Lynn sendiri masih lagi bekerja, juga seorang ibu. Apakah sebenarnya faktor yang membuatkan Lynn rasa perlu untuk bersiap ataupun bergaya ini sebenarnya, Lynn? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim wanita hari ini. Okey, beri Lynn peluang untuk share. Okey, sebenarnya Lynn dah banyak dah share mengenai image diri, penampilan diri ni dekat social media. The first thing first is adalah sebagai seorang ibu, Lynn memang mementingkan kesihatan mental dulu. Sebab ibu-ibu ni, itu yang paling penting, kesihatan mental. Sebab
katalah kan kalau kita bekerja dengan pakai baju tidur dan sebagainya, at the end of the day kita akan rasa malas, rasa tak ada mood, tak ada energy, tak ada semangat, dan end up kita akan habiskan task kita tu, kerja-kerja kita tu lebih lambat daripada selalunya. Selalunya macam kita akan rasa, sebab Lin pernah lah terlajak beberapa ketika bila saya pakai baju tidur dan waktu itu saya bekerja, memang langsung tak ada persekitaran yang kondusif, memang tak ada langsung semangat, dan dia akan menyebabkan kita nak berlengah-lengah buat kerja. Jadi macam ibu sendiri, ibu dan juga wanita berjaya, saya memang kena persiapkan dulu mental saya. So pagi-pagi saya siap dulu. Bila saya bersiap, baru saya dapat energi tu. Baru saya boleh settlekan kerja, anak, suami dan sebagainya kan. Sebab itulah datangnya bila kesihatan mental kita bagus. Okay, kita macam bila kita bersiap ni, kita bagi macam wake up call to our minda separuh sedar kita. Macam bagi message lah. Okay, you dah bersiap ni, seolah-olah you nak pergi pejabat. Seolah-olah you nak pergi office. So kita akan rasa macam I macam biasa je, I tak ada beza pun dalam rumah, dekat luar tak ada beza. Jadi mental image sangat penting, dan mental health pun sangat penting untuk saya sebagai seorang ibu yang berkerjaya ni, untuk orang kata bagi image yang positif juga, bukan saja kepada orang luar, bukan saja kepada colleague saya, tapi juga kepada anak saya. Sebab macam anak Lin dia tahu kalau macam Lin siap-siap kan, oh ibu kerja ke? Dia tu tahu, ibu nak kerja macam tu. So dia tahulah waktu saya kerja, dia tak boleh kacau. Waktu saya bersiap cantik tu maksudnya saya nak kerja lah. Jadi anak tak boleh kacau saya waktu saya dalam keadaan bekerja tu. Jadi dia tahulah dia akan pergi dekat bapak dia. Dia akan tahu, oh ini adalah schedule waktu ibu bekerja. So pergi dekat ayah. Macam tu lah. Dan menarik Lin sentuh mengenai kesihatan mental ni, sebab saya kira apabila kita bersiap ada juga kaitan psikologinya. Dan mungkin Encik Zahid, di sini Encik Zahid boleh sentuh sedikitlah bagaimana kalau kita, walaupunlah kita bukannya bekerja ataupun pergi ke sekolah, suri rumah sahaja ataupun tak buat apa-apalah, sebab sejujurnya ada hari-harinya kita sendiri malas nak bangun bersiap, kita tunggu sampai tengah hari, baru kita nak mandi, nak buat segala-galanya, makan dan sebagainya kan. Tapi mungkin ia mengambil disiplin juga dan kesan psikologinya Encik Zahid. Mungkin Encik Zahid boleh kongsikan. Betul sangat tu, kita dah sebut dah perkataan yang saya nak guna tu, disiplin. Disiplin diri. Memang susah nak kita tak ada orang nak pressure kita kan. Kalau dulu yalah segan kalau tak mandi pergi jabat tu, ada external pressure, tekanan luaran. Sekarang tak ada. Sekarang betul-betul kita atas usaha hasil kita sendiri je lah. Di situlah disiplin diri sebenarnya yang membawa kita. Saya sangat tertarik dengan tips-tips daripada panelis, rakan-rakan panelis, sangat terbaik lah sebenarnya. Boleh diamalkan untuk semua. Malah pagi tadi pun saya siap-siap macam ni, anak saya tanya, Daddy nak pergi mana? Terus dia keluar macam tu kan. Itu menunjukkan bahawa kepentingan kita, kalau masa saya bekerja corporate dulu, bos saya selalu pesan tiga benda untuk kita maju dalam karier kita. Pertama, kita jaga performance kita. Kena perform. KPI kena deliver. Itu semua orang boleh buat. Tapi yang dua lagi ni jarang orang nak buat, iaitu image. Image diri kena jaga. Kena positif, kena sentiasa senyum, kena kemas. Sebab ada je orang yang KPI dia hebat tetapi image dia hancur. Muka tak jaga, tak grooming, baju tak sesuai. Jadi kadang-kadang company nak hantar ke depan pun dia tak pilih orang macam ni. Dia kata tak boleh. Orang macam ni tidak menggambarkan image company yang baik. Dan satu lagi, exposure. Exposure ni maksudnya kita share lah kita punya kerja dalam social media dan sebagainya. Kalau perasan, PIE, itu Pi for Success. Itu yang my boss ajar dululah. Jadi hari ni topik kita pasal image tu lah. Bagaimana kita nak jaga, dan nak jawab soalan Sugita, memang betul-betul disiplin tu penting. Sebab disiplin ni walaupun kita nampak benda dia kecil, alah siap kan, tetapi dia menggambarkan refleksi. Bila kita macam Admiral sebut tadilah, Panglima tu sebut tadilah, dia kata how can you achieve a big things when the small thing pun dah fail. Jadi kita cuba lawan, battle lah. It's a battle lah. Battle dengan diri sendiri, nak kemas katil, nak pakai baju semua tu, memang battle. Kadang-kadang kalau macam on call macam ni, kadang-kadang kita tak perlu full pun.
Macam sekarang ni jangan tanya lah saya kat bawah ni macam mana. Saya faham. Saya pun melalui fasa tu banyak kali. Di atas saja. Tetapi atas saja. Tetapi maknanya image tu sangat penting untuk kita pamerkan kepada kawan-kawan kita, kepada tim kita. Lebih kurang macam tu. Saya suka apa yang Sugi dan juga Cik Zaid katakan. Disiplin tu memang sangat-sangat penting. Walaupun kadang-kadang mood kita ni ada macam-macam sebenarnya. Ada pagi tu kita rasa sedih, ada pagi tu kita rasa tak bersemangat dan sebagainya. Macam mana kita nak mengawal emosi kita itu cukup penting. Dan lagi-lagi kita ini adalah cerminan kepada anak-anak kita, terutama sekali bagi mereka yang dah pun berkeluarga. Jadi apa yang kita tunjukkan itu akan menjadi contoh kepada anak-anak. Mungkin Azhar boleh kongsikan juga apabila Azhar sendiri berdisiplin untuk bersiap dari segi menjaga kebersihan, kekemasan dan sebagainya, bagaimana anak-anak melihat ini juga satu perkara yang sememangnya harus dilakukan. Disiplin setiap hari. Ya, Fiza. Bagi saya senang saja, Fiza. Kita berbalik kepada agama kita. Agama kita sendiri ada menggalakkan para isteri perlu bersiap untuk suami. Jadi lebihnya di rumah. Jadi di situ dah nampak dalam agama kita sendiri menekankan penampilan diri. Jadi bila kita macam saya sebagai seorang wanita kan, orang kata wanita dan kecantikan berpisah tiada. Jadi bila kita sentiasa menjaga penampilan, menjaga disiplin, jadi anak-anak dengan sendirinya pun tak susah untuk kita mendidik. Sebab dia dah nampak dah role model dia macam ni, okey dia ikut. Jadi bangun pagi dah tahu dah, tak perlulah nak bersusah-susah suruh mereka mandi, bersiap. Mereka dah tahu dah, okey mami ni, saya ni memang, saya secara jujurnya saya akui, saya pun ada OCD. Jadi daripada baby lagi, saya mesti pastikan baju, warna, corak mesti padan. Jadi mereka dah tahu dah, kalau dia orang tak pasti, dia orang akan tanya, mami okey ke ni baju ni dengan seluar ni, colour dia apa. Jadi sampai tahap detail macam tu sekali. Sebenarnya dalam keadaan sekarang ni kan, kita masih lagi terperuk di rumah. Amat penting kalau kita tak boleh keluar atas faktor keselamatan fizikal. Jadi di rumah ni kita jaga macam Lin kata tadi, kita jaga kesihatan minda kita. Jadi termasuk anak-anak. Sebab yang lebih terkesan sekarang ni adalah anak-anak. Anak-anak dia tak dapat orang kata enjoy dia punya childhood sekarang. Tak boleh pergi sekolah, tak boleh jumpa kawan-kawan, tak boleh main. Jadi keadaan emosi mereka memang kita boleh faham lah. Kita orang tua ni kita faham lah. Saya sendiri pun pernah kata, mami saya duduk rumah ni tak boleh keluar kan, rasa stres. Ya, anak saya baru umur 12 tahun, 10 tahun, 8 tahun pun dah pandai guna perkataan stres semenjak PKP ni ya. Jadi kita cuba cakap tak apa, okey tak apa, kita tak boleh keluar tak apa. Kita bawa dunia luar tu, kita bawa dalam rumah. Apa yang kita tak boleh buat? Kita nak tengok movie. Okey, kita boleh tengok movie kat rumah. Apa lagi? Kita nak bersenam pun boleh juga dilakukan di dalam rumah. Jadi ada banyak benda. Kita wujudkan suasana luar tu, kita bawa di dalam rumah. Tapi yang bab stres anak-anak menghadapi tu memang betul lah tu. Tapi saya suka apabila Azawati berkongsi tadi, sebab orang kata it starts at home, it starts from home. Sebab saya pun dibesarkan dalam situasi persekitaran di mana mak saya amat menitik beratkan image, dan mungkin itulah yang saya dibawa sehingga ke hari ini. Jadi nak tanya Lin, mungkinlah ada orang mereka tidak mempunyai orang kata habit ni tidak pernah ada untuk kita bangun bersiap, dan bersiap tu bukanlah kita suruh letak makeup ataupun gel rambut dan sebagainya. Mungkin seperti Encik Zaid katakan tadi, bermula daripada kita betulkan katil kita, lepas tu kita mandi, kita pakai baju yang orang kata fresh kan. Dan mungkin Lin boleh kongsikan apa tips lah bagi mereka yang tidak pernah ada orang kata formula untuk bersiap di rumah ataupun habit ini. Okey. So sebenarnya bukanlah nak cantik sangat pun kalau kita berada di kan, dia sekadar kita kemas, kita bersih, kita rasa segar, itu pun dah satu achievement dah sebenarnya. Tak adalah nak letak makeup banyak, eyeshadow, mascara semua kan. Okey, macam Lin sukalah macam complete set lah, complete look. Saya suka juga bermakeup semua kan. Tapi pastikanlah macam makeup yang kita pilih itu yang tak mengambil banyak masa kita untuk kita bersiap. Macam kan, contoh ada sekarang ni 3-in-1 lah, 5-in-1 lah kan, semua boleh letak untuk kita. So benda-benda macam ni sebenarnya pada Lin, yang penting adalah bila kita siapkan diri kita dulu. Contoh macam Lin jaga diri sendiri baru boleh jaga
jaga ahli keluarga yang lain. Macam tu. Jadi saya persiapkan diri saya dulu, baru saya persiapkan benda-benda lain. Jadi pada Lin, 2 tips kesihatan mental tu sangat penting. Ingat dua benda ni je, kesihatan mental sangat penting, jadual. Ini je yang Lin lakukan di rumah. Jadi kalau kata mengenai tip bersiap tu, macam Lin sebutkan tadi, tak perlu berlebih-lebih, cukuplah sekadar kita jaga kebersihan dan juga kita segarkan diri kita, dan yang penting kemas. Kita nak aura profesionalisme tu, kalau mungkin ada orang yang berkerjaya kan, bila kita nak video call ke apa tu, kita nak naikkan aura profesionalisme kita tu. Gitu. Jadi tak ada apa yang impossible, semuanya boleh buat menerusi, walaupun kita rasa macam kita dalam ruang rumah aja, tapi semuanya boleh, insya-Allah. Kalau kita susun jadual kita, kalau kita tahu apa prioriti kita, insya-Allah. Saya cukup tertarik dengan apa yang dikongsikan oleh panel-panel kita ni. Daripada Azawati tadi, kita boleh bawa apa yang di luar tu masuk dalam rumah kita. Dan Lin sendiri kata kena ada jadual dan juga kita perlu tahu apa yang ingin kita lakukan. Nak bersiap, nak bergaya ni bukan perlu mahal, Cik Zaid ya. Tetapi mungkin di penghujung perbincangan kita ini, Cik Zaid boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita betapa pentingnya sebenarnya disiplin tadi, orang kata penjagaan emosi kita, dan bagaimana ini dengan bersiap ini juga dapat mewujudkan satu suasana yang berbeza walaupun kita berada dalam rumah selama tempoh 2 minggu ke 4 minggu ke, ataupun untuk tempoh yang akan datang, bukan saja untuk mereka yang bekerja di rumah, belajar dari rumah, suri rumah, tetapi juga untuk golongan lelaki yang kalau boleh dikongsikan, Cik Zaid. Ya, betul. Ini soalan cepu mas. Golongan lelaki ni biasanya macam Puan Azhar sebut tadi, kecantikan dengan wanita berpisah tiada. Lelaki ni lihat sikit. Memang lihat. Saya pun bersyukur sebenarnya, sebab isteri saya sangat pentingkan benda-benda ni lah. Dia lah yang banyak mempengaruhi kami supaya bersiap. Kalau anak-anak tu selekeh, tak mandi, dia akan ni lah. Jadi sebenarnya betul. Dan dah banyak tips yang di-share dengan oleh Lin dan Puan Azhar, sangat-sangat baik. Bahawa kita sebenarnya kadang-kadang kita ni terlalu fokus kepada problem kan. PKP lah, lockdown lah, kita nampak problem, tapi benda yang solution ni jarang orang nak explore. Dan ini solution lah. Kita hiburkan hati kita cantikkan muka kita handsomekan sikit outlook kita. Saya bersyukurlah lelaki tak payah pakai makeup bagai kan. Itu pun problem, tak boleh buat. Jadi malulah kaum lelaki kalau kalah dengan kaum wanita. Kita kena betulkan niat kita. Kita bukan nak menunjuk, kita bukan nak apa kan. Kita untuk keluarga kita juga. Dan saya sangat suka tentang tadi parenting by example. Sebab anak-anak duk perhati kita. Kalau kita pun lihat nak mandi, Zohor pun tak mandi lagi, anak sampai asar pun tak mandi kan. Jadi tunjukkanlah contoh yang baik kepada anak-anak, dan gembirakanlah hati ahli keluarga kita sekeliling kita dengan kita bau wangi, muka dah cantik semua, orang lain rasa happy, rasa seronok. Dan insya-Allah pandemik ke apa ke, kita fokuslah apa yang kita boleh buat, dan ini semua orang boleh buat, saya rasa. Wallahualam, itulah pandangan saya. Okey, semoga apa yang dikongsikan oleh ketiga-tiga tetamu kita telah memberikan motivasi itulah kepada penonton WHI. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga tetamu, Encik Zaid, Azawati dan juga Lin. Jaga diri ya. Ya, you too. InsyaAllah. Good luck. Selamat PKP 3. Terima kasih. Dan saya kira apa yang dikongsikan tadi sedikit sebanyak dapat memberi sumber inspirasi dan juga motivasi kepada penonton-penonton yang berada di rumah. Sebab saya juga ada seorang rakan sekitar, dia suri rumah. Memang tak pernah bekerja di pejabat dan sebagainya. Tapi sangat menitik beratkan tentang penjagaan diri. Kadang-kadang kalau nak pergi pasar pun saya tanya dia, nak pergi mana ni? Pergi pasar. Tapi dia memang bersiap. Jadi itulah perbezaannya. Sebenarnya orang kata bukan bermakna kita bekerja je nak kena bersiap. Betul. Tapi itu terpulang pada individu, dan ramai juga sebenarnya mereka yang menitik beratkan tentang kecantikan ataupun kekemasan di rumah. Ini yang boleh mewujudkan satu suasana yang lebih positif. Ya, Fiza. Kalau boleh saya tambah sedikit, ada orang kadang-kadang the night before, malam sebelum tu dah siapkan baju dan sebagainya untuk keesokan harinya lebih senang. Ada orang yang saya kenal malam sebelumnya dah set rambut. Wow. Okey. Jadi ini semua effort, ataupun orang putih kata effort lah kan. Tapi yang paling penting sekali, tepuk dada, tanya selera. Bagaimana kita nak mewujudkan satu suasana yang lebih istimewa dan juga kondusif walaupun berada di rumah dengan bersiap. Okey. Kita sampai di sini saja untuk topik kita. Tapi kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti, Sugita akan menemani anda dengan sesuatu yang lebih istimewa.